Kalau Syed Saddiq berani kosongkan kerusi, tanding Muar sekali lagi. PH Muar mencabar Syed Saddiq mengosongkan kerusinya. PH Muar ada buat press conference tadi. Dan bertanding semula kapasiti muda secara solo setelah Presiden Parti itu keluar daripada blok kerajaan di Parlimen. Pada sidang media hari ini, Setiausaha PH Muar, Abdullah Sahid, mendakwa Syed Saddiq menang kerusi Muar atas sokongan PH. Namun tindakan beliau untuk keluar daripada kerajaan perpaduan mengguris hati ibarat kacang lupakan kulit. Penat lelah dan pengorbanan seluruh jentera di Muar ibarat habis madu sepah dibuang, katanya. Di saat negara perlukan kestabilan politik bagi memperbaiki kerosakan yang telah berlaku, muda sanggup jambil jalan seperti pembangkang yang berpolitik dan menggugat kestabilan negara demi kepentingan peribadi. Baik tuan-tuan, saya cerita sewaktu pilihan raya umum ke-15 yang lepas, bila muda diberikan kerusi Muar. Okey, ini cerita saya dah boleh cerita malam ni lah. Bila muda diberikan kerusi Muar, antara orang yang kecewa muda dapat kerusi Muar adalah PH Muar. Cikgu Abdullah tadi tu, yang dalam gambar yang tuan-tuan tengok tadi tu, Cikgu Abdullah itu, kawan saya lah, Cikgu Abdullah. Ni saya dah tunjuk. Cikgu Dolah. Cikgu pencen, rambut putih ni. Rambut putih ni Cikgu Dolah. Cikgu Dolah menyuarakan kepada saya, Iswardi, saya kecewa kepada keputusan. Saya kecewa, tetapi dia kata, saya orang parti. So cikgu, dia PH muda pun pada masa itu bersama dengan kita. Saya macam ni cikgu? Tak apa, saya orang parti, saya orang Pakatan Harapan, saya orang Parti Keadilan. Arahan mengatakan demikian, maka kita kena ikut arahan, kita bantu Syed Saddiq. Terus terang saya cerita tuan-tuan, Syed Saddiq tak ada jentera pun. Serius saya kata, Syed Saddiq tak ada jentera. Sebab itu kenapa dia takut nak letak jawatan. Tuan-tuan, ini bukan kali pertama orang keluar daripada parti tertentu, kemudian dia letak jawatan dan bertanding. Antara Syahril Samad di Johor Bahru, kalau tak silap saya, dia keluar daripada UMNO, dia letak jawatan, dia bertanding atas tiket bebas dan dia menang. Sebab dia memang ada kekuatan. Syed Saddiq, dia kata apa? Jangan cabar saya, ini adalah kuasa rakyat. Kuat rakyat yang memilih. Betul, rakyat yang memilih, tetapi rakyat bukan memilih kamu. Kita kena faham, rakyat bukan memilih kamu. Rakyat memilih siapa? Rakyat memilih parti. Rakyat memilih parti. Dilihat Syed Saddiq pada waktu itu bersama dengan siapa tuan-tuan? Bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita kena faham, Muar ni adalah kerusi campuran. Muar adalah kerusi campuran. Since Muar adalah kerusi campuran, maka dekat situ ramai juga yang menyokong Syed Saddiq. Sebenarnya bukan sebab menyokong Syed Saddiq, tetapi menyokong siapa tuan-tuan? Menyokong Pakatan Harapan. Tapi kerana Syed Saddiq yang berada dekat situ, maka Syed Saddiq lah yang dipilih untuk nak pertandingan tersebut. Syed Saddiq lah yang dipilih untuk pertandingan tersebut. Betul? Itu yang berlaku sekarang ini. Namun begitu, beliau telah mengkhianati mandat. Mengkhianati mandat tersebut. Dan disebabkan oleh pengkhianatan itu, maka sewajarnya beliau letak jawatan. Rakyat pada waktu itu nak pilih Pakatan Harapan. Muda bawa lah, tapi dia bawa logo Pakatan Harapan. So bila muda bawa jadi pembangkang, seolah-olah dia mengkhianatilah mandat. Sebab rakyat Muar nak jadi kerajaan, bukan jadi pembangkang. So khianatlah tu. Kemudian Syed Saddiq kata, disebabkan saya jadi pembangkang, dengar cerita ura-uranya dalam parlimen, ura-uranya orang kata bajet sekolah untuk memperbaiki sekolah telah pun dilengah-lengahkan ataupun ditarik balik or something like that. Syed Saddiq, kami bukan bodoh macam kau. Kami bukan bodoh macam kau. Dah diluluskan lama dah benda tu. Jalan tetap jalan. Jangan kata dekat Muar, dekat Kelantan pun, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis pun buat projek. Ini kan pula Muar, negeri kerajaan perpaduan. Takkan kita tak buat? Takkan kita tak buat? So akhirnya tuan-tuan, muda kalau betul nak, dia tak lama lagi ada beberapa PRK mungkin akan berlaku tau. Di kawasan Bersatu, di Masjid Tanah berkemungkinan akan ada pilihan raya kecil kerana petition. Di Johor juga mungkin ada petition. Apa kata 2 kerusi, iaitu kerusi Puteri Wangsa dan juga kerusi Muar. Letak jawatan, kita lawan. Kita tengok ada ke tidak kekuatan muda. Macam ada beran. Saya tanya muda ni, ada beran tak ada beran? Tapi tuan-tuan, biarlah dia. Budak muda mentah. Dan saya pernah cakap dalam live, muda takkan lama.
Muda ni parti tak lama tuan-tuan. Tak lama. Habis dah dia. Okay? Habislah cerita muda kat situ. Baik, saya nak bawa cerita Hadi ni tuan-tuan. Ada dua kenyataan Hadi dalam parlimen, Haji Hadi dalam parlimen. Satu berkenaan dengan DNAA tiada dalam Islam. Yang kedua berkenaan dengan royalty minyak. Tapi saya bawa DNAA tiada. Hadi kata tiada DNAA dalam Islam, kata beliau. Kejap, saya kena cari. Hadi tiada DNAA dalam. Presiden Hadi awam berkata tiada keputusan dilepas tanpa dibebaskan dalam sistem kehakiman Islam. Kenyataan itu dibuat ketika pelbagai pihak mempertikaikan keputusan AGC memohon menghentikan kes rasuah terhadap Zahid. Dalam Islam tak ada dilepas tanpa dibebaskan, mesti dikenakan hukuman, kata Hadi dalam perbahasan kajian separuh penggal. Bagi mendukung hujahnya, dia memetik kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dihukum bersalah oleh hakim kerana memotong tangan seorang arkitek kerana menggunakan pelan masjid yang salah. Perkara itu menunjukkan tiada DNA dalam kehakiman. Okey. So benda ini dipatahkan oleh Menteri Agama. Ulasan dakwaan tiada DNAA dalam Islam boleh dipertikai. Okey, ini adalah jawapan daripada Menteri Agama dalam Malaysia kini. Jabatan Perdana Menteri Hal Agama merujuk kepada isu discharge not amounting to acquittal yang dibangkitkan oleh setengah pihak yang mengatakan ia tiada dalam Islam. Kenyataan yang dikeluarkan tersebut adalah tidak tepat. Okey. Serta boleh dipertikaikan. Undang-undang berkaitan hukum jenayah dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia setakat bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang bertulis. Undang-undang terdiri daripada undang-undang substantif berkaitan kesalahan dan juga prosedural berkaitan tata cara. Badan Perundingan Negeri menkuasa untuk menggubal undang-undang ini dan berkuasa hanya kepada orang Islam yang melakukan kesalahan. DNA atau dilepas tanpa dibebaskan merupakan konsep yang diamalkan dalam prosedur jenayah. Konsep ini menetapkan OKT dilepas buat sementara waktu atas permohonan pihak pendakwaan. OKT orang kena tuduh boleh didakwa semula atas pertuduhan berkenaan pada masa akan datang. Dalam konteks syariah, dia kata tak ada dalam Islam tadi kan. DNAA ini diperuntukkan secara nyata dalam Seksyen 103 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang memperuntukkan pendakwa boleh berhenti daripada mendakwa selanjutnya daripada mana-mana peringkat pada mana-mana peringkat pembicaraan sebelum penghakiman. Pendakwa jika difikirkan patut memberitahu mahkamah dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Seksyen mana tuan-tuan? Seksyen 103 Akta mana? Akta 506. Dan akta ini terdapat dalam semua enactment atau ordinance prosedur tata cara jenayah di negeri-negeri seluruh Malaysia kecuali di Kedah, di mana dia bukan 103 tetapi di bawah 104. So Hadi kata tak ada, dia kata. Mana ada dalam Islam? Naim jawab, tapi tak apalah. Kita baca enactment syariah Terengganu tuan-tuan, yang lulus ketika Hadi jadi Menteri Besar. Pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Luqman menyanggah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa tidak ada dilepas tanpa dibebaskan dalam sistem kehakiman. Zulkarnain ini juga merupakan pengamal undang-undang berkata DNAA berkaitan dengan aspek prosedur yang kebanyakannya diputuskan berdasarkan ijtihad. Dia juga membangkitkan akademi tata cara syariah Terengganu yang mengandungi peruntukan DNAA iaitu Seksyen 103 yang dibacakan tadi. Seksyen 103 yang saya sebut tadi itu, pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Alahai, kena kencing rupanya. Belencun kena kencing walaupun tuan-tuan. Kisah cerita macam ni lah tuan-tuan. Dia macam ni. Dalam Islam ni kita kena faham dia ada dua hukum besar, tiga lah. Dia ada hudud, dia ada takzir, kemudian dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada takzir.
Ini hukum jinayat. Kalau kita baca buku hukum jinayat macam saya kata tadi, saya belajar basic syariah. Saya belajar basic, saya tak mendalam dan tak praktis syariah, tapi saya belajar basic syariah. Dia ada 3 hukum jinayah. Hukum jinayah ni dia ada 3. Dia ada hudud, dia ada qisas, dan dia ada takzir. Okey, hudud ada 2 yang qat'i, kan? Qat'i iaitu mencuri dan juga qazaf, iaitu menuduh tanpa bukti. Seperti menuduh orang lain sebagai liwat, tak boleh bawa saksi, maka hendaklah disebat. Itu tak ada khilaf. Itu hukuman yang tak ada khilaf. Yang lain ada khilaf, seperti hukum rejam ada khilaf, hukum rejam lah antaranya yang ada khilaf. Hukum lain ada khilaf yang melibatkan hudud. Now, dalam hudud itu sendiri ada beberapa, dia tak banyak. Dia ada mencuri, berzina, menuduh orang suci tadi. Ini adalah hukum yang ada dalam hudud, tak banyak, ada beberapa. Satu lagi, qisas. Qisas ni bunuh balas. Okey, itu satu. Selain daripada ini, ada satu undang-undang di dalam Islam dinamakan hukum takzir. Takzir ini apa dia, tuan-tuan? Apa saja hukuman yang tidak tertakluk di bawah qisas dan juga di bawah hudud tadi. So apa saja, anything, traffic light, nak saman ke tak saman, budak-budak RXZ bawa motor standard ke motor modified, nak saman ke tidak, itu semua di bawah takzir. Boleh ke? Boleh. Adakah itu mengikut acuan dan cara Islam? Ya, tak ada salah. Takzir itu cara Islam lah. Okay. So DNAA ni bawah mana? DNAA ni bawah takzir. Takzir ni arti kata terpulang kepada budi bicara, kehakiman ataupun kerajaan negeri itu tak menentukan apa saja. So bila dia memetik cerita Muhammad Al-Fatih tadi kena hukum sebab apa, memotong tangan bla 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 sebagainya, menunjukkan itu bukan takzir. Itu maksudnya kesalahan itu telah dilakukan dan telah dibuktikan ke mahkamah. Dia tak boleh guna hujah tu untuk DNA pun. Salah ke laut tu Haji ke laut hujah tu. Saya tak faham lah. Benda tu benda basic. Dalam Islam benda tu benda basic. Takkan benda tu pun tak tahu. Saya tak faham. Kan? Saya tak faham. Kat mana yang dia tak faham takzir tu kat mana? Benda tu benda yang paling asas. Tak, tuan-tuan? Yelah, kita boleh gelak lah. Kita kata, alah Is, benda tu benda kecil je Is. Yelah tuan-tuan, saya ni mungkin kita faham bab-bab tersebut. Tapi majoriti rakyat kita tak faham. Dia tak tahu. Jadi dia ingat, oh betul ke Islam ni tak ada benda-benda itu? Oh betul ke Islam tu tak ada begitu, tak ada begini? Oh betul ke Islam ni begitu begini? Oh betul ke Islam tu ke belakang ni sebagai ini? Tak. Undang-undang Islam ni sebenarnya ke depan, tuan-tuan. Sangat ke depan. Dan kita ada undang-undang kita dah mature dalam undang-undang jenayah kita. In fact, innocent until proven guilty, tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, itu diambil daripada hadis, daripada prinsip hukum Islam itu sendiri sebenarnya. Ada hadis. Islam tu dah advance. Kita ambil contoh hukum pewarisan, bukan pewarisan, trust law, undang-undang amanah. Undang-undang amanah itu Islam advance. Surah An-Nisa dah menyebut tentang undang-undang amanah. Trust law, kan? Trust law. So advance, benda tu sebenarnya advance. Tetapi kat mana yang tak advance-nya? Bila ada pemikir sebegini sendiri yang tak mengadvankan, yang mengkebelakangkan, yang menutup sebenarnya cerita berkenaan dengan undang-undang yang sebenar. Kan, undang-undang yang sebenar. Dan saya nak bawa, tuan-tuan, inilah dia contoh wala on yang tak faham dengan perkara ini. Ya, bayangkan tuan-tuan mungkin faham, tapi even wala on, level wala on tak faham. Saya bagi contoh, semalam kawan saya Faizal Rahman dijemput oleh Sinar. Boleh tengok dia membuat perbandingan di antara Iswadi, saudara Iswadi dan juga Iman Mustaqim. Kemudian Faizal, kau masuk, aku bagi nama kau masuk, kau lawan.